Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nazilah binti Ahmad. Nama saya Syahidah Afuzah binti Mat Awi. Kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk 11 iaitu kesan dualisme Cartesian. Cartesian dualisme membahagi kehidupan kepada dua ekstrim. Yang pertama, berfikir sebagai sifat mutlak manusia. Yang kedua, alam benda sebagai makhluk tiada apa-apa nilai dan makna. Dualisme berkait rapat dengan Rene Descartes, iaitu gagasan ego cogito ergo sum yang bermaksud aku berfikir, justru aku ada atau wujud. Atau dalam bahasa Inggerisnya, I doubt, therefore I think, therefore I am. Gagasan ini telah merubah pandangan alam dan ilmu Eropah kepada satu pandangan baru yang memusnahkan perseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Secara egoistik, Descartes mempelopori paradigma ilmu yang bersifat diri sendiri sebagai subjek perolehan ilmu, berpandukan akal rasional beliau semata-mata. Yang kedua, Tuhan bukan sumber ilmu yang utama. Yang ketiga, sesuatu segala selain dari akal rasional manusia hanya sebagai objek kosong tanpa nilai untuk diketahui dan dikuasai. Aliran falsafah dualisme terbagi kepada 4. Yang pertama, naturalisme. Yang kedua, etisme. Yang ketiga, materialisme. Yang keempat, reduksionisme. Naturalisme merupakan falsafah yang menerima nature, alam, sebagai keseluruhan realiti. Terdapat asas kepada falsafah naturalisme. Yang pertama, alam boleh dikenali melalui panca indera manusia. Yang kedua, menerima kaedah saintifik tetapi masih menerima segala yang berpunca daripada alam. Yang ketiga, berpendapat bahawa manusia tidak harus menjauhkan diri daripada alam. Falsafah yang kedua ialah etisme. Dari sudut etimologi, etisme berasal dari perkataan Yunani, etis yang bermaksud tanpa Tuhan. Aliran ini tidak percaya tentang kewujudan Tuhan. Falsafah yang ketiga ialah materialisme. Dari sudut etimologi, materialisme berasal dari Yunani, materia yang bermaksud benda. Materialisme ialah satu fahaman yang menganggap kewujudan hanyalah berunsurkan material. Lalu, pemikiran, jasad, pengetahuan, alam dan ilmu sebagainya semuanya berkembang dan berasaskan material. Terdapat asas dalam kefahaman materialisme. Yang pertama, segala yang wujud berasal dari satu sumber, iaitu material. Yang kedua, tidak percaya alam gaib. Yang ketiga, panca indera sebagai satu-satunya alat mendapatkan ilmu. Yang keempat, ilmu sebagai pengganti agama dalam menetapkan hukum. Yang kelima, kecenderungan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Akhir sekali, falsafah reduksionisme yang bertujuan untuk merapatkan jurang antara ilmu sains dan kemanusiaan. Reduksionisme ialah satu fahaman yang segala-galanya mestilah diturunkan kepada satu konsep asasi yang mesti dipersetujui oleh semua. Aliran reduksionisme terbahagi kepada dua. Yang pertama, saintisme. Saintisme adalah ideologi materialistik yang menyamakan seluruh realiti dengan material. Mereka menolak segala sesuatu yang tidak memiliki data serta fakta empirik. Saintisme meletakkan martabat sains begitu tinggi sehingga menjadikan sains sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang mutlak. Mereka menolak ilmu wahyu sebagai sumber kebenaran. Yang kedua, positivisme yang merupakan satu sistem falsafah yang didasarkan kepada fakta-fakta yang nyata, juga berdasarkan hukum-hukum sains. Positivisme percaya bahawa sains merupakan satu-satunya pengetahuan yang sah, manakala fakta adalah paling sesuai untuk menerangkan tujuan pengetahuan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Anis Najib binti Abdul Razif. Saya akan bentangkan tentang anthropocentrism, di mana ia berasal daripada bahasa Yunani iaitu anthropos yang bermaksud manusia dan kentro yang bermaksud pusat. Ia merujuk pada pandangan yang menganggap bahawa manusia sebagai faktor yang paling penting dalam alam semesta. Juga merupakan teori etika lindungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Juga alam yang dilihat sebagai objek, alat dan sarana bagi memenuhi keperluan dan kepentingan manusia, serta alam hanya alat bagi mencapai tujuan manusia. Anthropocentrism ini juga boleh disimpulkan kepada teori falsafah yang meletakkan manusia di pusat segala-galanya.
Ia adalah aliran yang memandang bahawa manusia adalah pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan segala isinya sekadar alat bagi pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Seterusnya, pandangan anthropocentrism dari segi agama. Ia diduga berakar dan dipercayai berasal dari ajaran-ajaran agama monoteis, termasuklah Islam sendiri, yang dituduh mengembangkan ajaran tersebut, manakala dalam kajian Islam pula, ia adalah bersumberkan daripada prinsip-prinsip dasar Islam. Seterusnya, teori anthropocentrism yang bersifat instrumentalik dan egois, sehingga teori ini dianggap sebagai sebuah etika lindungan yang dangkal dan sempit, juga disebut sebagai shallow environmental ethic. Teori ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya dan tidak peduli terhadap alam. Seterusnya, tokoh-tokoh pendukung pemikiran anthropocentrism. Yang pertama adalah Val Plumwood, di mana ia mengatakan bahawa teori anthropocentrism ini mengenakan peran dalam teori ekologi yang mirip dengan peran dalam ruang lingkup androcentrisme dan dalam teori feminis dan ethnocentrism dalam teori antirasis. Kerana ini mewakili suatu diskriminasi terhadap spesies bukan manusia. Yang kedua, Dave Foreman yang mengatakan bahawa manusia mendominasi dan melihat kebutuhan untuk mengembangkan sebahagian besar wilayah bumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Azila dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Wan Syakirah binti Wasafi. Okey, untuk tokoh pendukung anthropocentrism yang ketiga adalah Socrates. Socrates berpendapat bahawa kebenaran itu tetap dan harus dicari. Manusia dapat merefleksi, mentransformasi dan menganalisis alam semesta melalui dialog dan debat. Hasil daripada itulah yang dijadikan sebagai pengetahuan pada saat itu. Okey, untuk tokoh yang keempat adalah Plato. Plato menyatakan bahawa untuk mendapatkan pengetahuan iaitu melalui dialektika, mempertentangkan sesuatu kemudian mencari penyelesaian dan titik temu. Jiwa merupakan pusat atau intisari kepribadian manusia. Okey, contoh anthropocentrism. Yang pertama adalah kegiatan eksploitatif, destruktif dan tidak peduli terhadap alam. Yang kedua, tidak mempertimbangkan kelestarian. Dan yang ketiga adalah membuang sampah dan menebang pokok secara besar-besaran. Akibat daripada perbuatan ini akan melahirkan manusia yang bersifat rakus dan tamak yang menyebabkan mereka mengambil semua keperluannya daripada alam tanpa mempertimbangkan kelestarian alam. Okey, untuk kesan anthropocentrism, ia boleh menyebabkan manusia mengeksploitasi dan mengulas alam semesta demi memenuhi kepentingan dan keperluan hidupnya dan tidak peduli terhadap alam. Kesan ini berpunca daripada manusia yang bersifat instrumentalik dan egois seperti yang dikatakan oleh kawan saya sebentar tadi. Dan ia juga dianggap sebagai etika lingkungan yang dangkal dan sempit. Okey, untuk kelemahan anthropocentrism, yang pertama mengabaikan masalah-masalah lingkungan yang tidak langsung menyentuh kepentingan manusia. Yang kedua, kadar kepentingan manusia selalu berubah-ubah dan berbeza-beza. Yang ketiga adalah yang menjadi perhatian adalah kepentingan manusia jangka pendek sahaja. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Contoh isu semasa berkaitan anthropocentrism. Seperti yang dilihat, gambar menunjukkan salah satu fenomena banjir dan krisis etika lindungan yang terjadi di Jawa Timur pada Disember 2020. Baru-baru ini, banjir besar telah pun melanda sejumlah penempatan di Kalimantan Selatan. Banjir bandang juga menerjang Gunung Mas. Puncak Bogor pun di Kota Manado, Sulawesi Utara juga terjadi banjir dan tanah longsor. Nampaknya kini bencana banjir mudah terjadi di berbagai wilayah tanah air. Mengapa ia dikaitkan dengan anthropocentrism? Seperti yang kita tahu, anthropocentrism ini memaparkan bahawa manusia adalah pusat dari alam semesta yang memiliki nilai lebih
dan alam dilihat hanya sebagai sarana bagi memenuhi keperluan dan juga kepentingan manusia. Di sini merupakan salah satu gambar dari sisi atas banjir yang telah terjadi di Kalimantan Tengah pada September 2020, di mana ia merupakan salah satu kerosakan alam yang mengakibatkan bencana kerana anthropocentrism yang telah dikedepankan dalam praktik pembangunan. Pembangunan kerap dirancang tanpa berpijak kodrat alam semesta, di mana air yang seharusnya jadi sumber kehidupan malah kini jadi petaka. Oleh itu, terdapat banyak kritik terhadap keangkuhan anthropocentrism ini yang telah disuarakan melalui etika biocentrism dan juga etika ecocentrism, di mana kedua-dua teori ini merupakan penyelamat dan juga kepedulian terhadap bukan sekadar mengutamakan makhluk yang hidup. Namun, dalam perspektif etika lingkungan, kerosakan alam bukan masalah teknis, melainkan krisis moral manusia. Seperti yang kita tahu juga, alam semesta itu sebenarnya mempunyai kemampuan diri untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya sesuai dengan kodrat alamnya. Namun, tekanan eksploitasi manusia terhadap bumi telah melebihi dari daya dukung alam semesta kita. Oleh itu, kesadaran masyarakat itu penting tentang kelestarian lingkungan di mana alam itu harus diperlakukan sebagai moral. Dengan menjadikan etika lindungan biocentrism dan ecocentrism ini sebagai arus utama dalam pembangunan, maka kelestarian alam juga akan terjaga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Nur Azlah dan rakan-rakan. Saya, Nurul Fazlatun Nadia binti Mano, akan menceritakan tentang egoisme. Siapakah pengasas kepada egoisme ini? Pengasas kepada egoisme ini adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Beliau merupakan seorang ahli falsafah yang sangat egois. Beliau sangat mengkritik utilitarianisme dan menentang kemoralan sosial. Beliau berpendapat bahawa sesuatu tindakan itu mestilah menguntungkan diri sendiri dan tidak mengambil kira kepentingan orang lain. Nietzsche adalah seorang egois yang ingin mahu melihat kaum bangsawan sahaja yang ingin berkembang dan ingin menjadi tuan kepada kod etika, peraturan dan undang-undang moral. Apakah yang dimaksudkan dengan egoisme ini? Egoisme ini adalah teori yang menganggap bahawa sesuatu nilai itu baik apabila ia menguntungkan diri sendiri dan nilai itu buruk jika sesuatu itu merugikan diri sendiri. Contoh egoisme adalah individu yang memilih berbelanja untuk diri sendiri daripada menderma. Ini menunjukkan bahawa individu ini sangat mementingkan diri sendiri, selfish, and dia tidak mahu berkongsi dengan orang lain. Yang kedua adalah individu yang memilih untuk tidak menyelamatkan mangsa kebakaran kerana khawatir akan membahayakan diri sendiri. Dan ketiga adalah tindakan British mengeksploitasi bahan mentah negeri-negeri Melayu untuk tujuan kepentingan diri. Seperti kita tahu pada sejarah dahulu, tindak British hanya untuk kepentingan mereka saja dan tidak ingin memajukan orang Melayu pun, kan? Seterusnya, egois ni biasanya mementingkan diri sendiri sahaja dan tidak mengambil kira kepentingan orang lain. Dan egois ni juga tiada komitmen kepada masyarakat dan mereka sangat benci kepada pertubuhan. Seterusnya, egoisme ni ada dua kategori, iaitu egoisme secara psikologi dan egoisme secara etika. Egoisme secara psikologi adalah teori ini menafikan bahawa sesuatu tindakan itu adalah untuk menolong orang lain dari kepentingan diri sendiri. Sebenarnya, individu yang hendak menolong tersebut hanya untuk mempromosikan diri. Contohnya adalah ingin menjaga kebajikan masyarakat untuk mempromosikan diri. Contohnya pergi sana, pergi sini buat jaga kebajikan, tapi sebenarnya untuk mempromosikan diri sahaja. Yang kedua adalah menolong orang lain untuk mempromosikan diri juga. Dan terakhir ialah prisma perniagaan yang ingin melakukan tanggungjawab sosial untuk menaikkan imej korporat mereka. Sebagai contoh, company besar, syarikat besar yang melakukan kebajikan hanya untuk menaikkan nama mereka sahaja. Itulah antara egoisme secara psikologi. Seterusnya, saya akan beri kepada Cik Nurul Nadia untuk mencerita tentang egoisme secara etika. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nada Miti Nur Hilman dan saya akan membentangkan tentang etikal egoisma. Di mana etikal egoisma ini menegaskan bahawa kita tidak harus mengabaikan secara mutlak kepentingan orang lain, tetapi kita patut mempertimbangkannya apabila tindakan itu secara langsung akan membawa kebaikan pada diri sendiri. Etikal egoisma sangatlah berbeza dengan prinsip-prinsip nilai murni yang lain seperti sentiasa jujur, amanah dan sentiasa bercakap benar. Ia kerana tindakan tersebut didorong oleh nilai-nilai yang luhur yang sedia ada dalam diri seseorang. Manakala dalam konteks etikal egoisma, ia adalah tindakan yang didorong oleh kepentingan peribadi. Seterusnya kita akan pergi kepada kategori etikal, di mana kategori etikal dibahagikan kepada 3. Yang pertama adalah individual, di mana ia melakukan perkara berfaedah untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua adalah personal, di mana tindakan yang perlu dilakukan untuk kepentingan seseorang. Dan yang terakhir adalah universal, di mana semua orang perlu bertindak pada jalan berfaedah untuk diri sendiri. Seterusnya kita akan pergi kepada ethical egoisma, di mana yang pertama adalah menyelamatkan mangsa lemas. Walaupun perkara ini adalah membahayakan diri sendiri, namun demikian, ganjaran dalam bentuk mata wang atau penghormatan dalam memotivasikan individu dalam melaksanakan perkara tersebut. Dan yang kedua adalah pergi keluar negara untuk membantu mangsa peperangan. Walaupun perlu mengorbankan masa dan tenaga, namun oleh kerana ganjaran dan tajaan yang disediakan oleh pihak tertentu, maka seseorang itu dapat melaksanakan perkara tersebut. Seterusnya kita akan pergi kepada kelemahan teori egoisma, di mana yang pertama adalah egoisma tidak mengutamakan kemurahan hati kerana mengejar kepentingan diri sendiri. Hal ini akan memudaratkan orang lain. Dan yang kedua adalah peraturan yang bersifat individualistik. Ini akan menyebabkan tiada satu piawaian atau ukuran untuk menghakimi sesuatu tindakan. Dan yang ketiga adalah merosakkan hubungan dan nilai murni yang tidak dapat diterapkan. Yang keempat adalah nilai masyarakat tidak dapat dipupuk. Dan yang terakhir, melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri. Seterusnya adalah kekuatan teori egoisma, di mana yang pertama adalah egoisma dapat membantu dalam mencapai matlamat kendiri. Yang kedua, egoisma juga membantu sesuatu tanpa bantuan orang lain. Dan yang ketiga, kepuasan kendiri dapat dicapai. Dan yang terakhir, membantu dalam membina keyakinan dan prinsip kendiri yang kuat. Kembali kepada Nadia. Nadia akan ceritakan sedikit contoh isu semasa berkaitan egoisma. Masalah yang berkaitan dengan egoisma masih berlaku pada masa ini di kalangan masyarakat. Masalah yang berlaku pada masa ini adalah masalah ketidakpatuhan terhadap SOP semasa pandemik COVID-19. Seperti kita tahu, ketika dunia dilanda wabak COVID-19, virus yang menyebabkan penyakit pernafasan, semua kegiatan masyarakat terpengaruh seperti pekerjaan, sekolah dan perniagaan semua tergendala. Ini kerana pemerintah telah mengeluarkan perintah kurung atau lebih terkenal dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Walau bagaimanapun, masih terdapat banyak orang yang degil dan masih tidak mahu mematuhi SOP. Mereka memperhatikan pemikiran mementingkan diri sendiri, iaitu egois dalam keadaan ini. Contohnya, di kawasan yang sesak mereka tidak makan topeng, di luar rumah pada waktu larangan dan di seluruh negeri mereka tidak ingin mengikut SOP. Ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai sifat mementingkan diri sendiri sangat egois dan mereka tidak akan peduli dengan masalah kesihatan sehingga keselamatan orang lain terjejas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azwani Dega Azwadi. Saya akan menyambung perbentangan pada hari ini dengan tajuk Eurocentrisme. Eurocentrisme ataupun kepercayaan berpusatkan Eropah merujuk kepada kecenderungan untuk mentafsir sejarah dan budaya masyarakat bukan Eropah dari sudut perspektif pandangan Barat. Menurut J.M. Blount, kepercayaan tersebut adalah satu bentuk teori peresapan budaya berpusatkan Eropah, iaitu Eurocentric diffusionism, yang mempercayai Eropah sebagai pencetus peradaban manusia sama ada di kawasan yang tertentu atau di seluruh dunia. Kolonisasi berfaksi Eurocentrisme. Pandangan Eurocentrisme ini
termasuk mengabaikan nilai masyarakat bukan Eropah dilihat lebih rendah daripada masyarakat Barat, serta mengabaikan apa yang orang Asia atau orang Afrika lakukan kepada masyarakat Barat. Gagasan ini melihat sejarah masyarakat bukan Eropah sebagai sebahagian daripada pengembangan Eropah dan pengaruh civilizing, iaitu proses tamadunan. Proses kolonisasi berpaksikan kepada aliran Eurocentrisme ini melalui 3 kaedah penjajahan, iaitu penjajahan epistemologi, penjajahan manusia dan penjajahan wilayah atau tanah. Hai, Assalamualaikum. Saya Aini Fadil Hashimimi binti Muhammad Asri. Saya akan membicarakan tentang 3 kaedah penjajahan. Kaedah yang pertama adalah penjajahan epistemologi. Kaedah ini adalah untuk membangunkan ilmu koloni berasaskan kerangka epistemologi rationalism bagi membincangkan tentang agama, budaya, bahasa, masyarakat dan sebagainya. Sistem ini bertentangan dengan pandangan Barat dan ia dianggap sebagai ketinggalan zaman. Ia juga memperkenalkan kerangka pemikiran sekularisme dalam pemikiran masyarakat. Penjajahan epistemologi telah mewujudkan karakter epistemic arrogance. Epistemic arrogance atau keangkuhan cendekiawan berlaku apabila seseorang itu mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap pengetahuan yang dimiliki olehnya dan keupayaan untuk mengetahui menjadi berlebih-lebihan. Ilmu-ilmu yang berasal dan berkembang dari Eropah Barat, contohnya Itali, Perancis, Jerman, England dan Amerika Syarikat, telah dijadikan sebagai penanda aras dan rujukan sejagat tentang sistem, struktur dan sifat universiti dan ilmu. Ia juga turut menafikan kepentingan keberadaan dan peranan sistem, struktur dan sifat universiti dan ilmu lain yang bukan bercirikan Eropah Barat. Ilmu kolonial adalah ilmu yang mengumpulkan segala maklumat tentang masyarakat tanah jajahan bagi tujuan pengawalan dan pemantauan yang sepatutnya. Ia berasaskan dasar dan epistemologi yang dilakukan oleh sarjana penjajah koloni British terhadap masyarakat tanah jajahan. Tujuannya adalah untuk menguasai aspek politik dan pemikiran masyarakat tanah jajahan. Sewaktu penjajahan, pejabat tanah jajahan di London telah menetapkan dasar agar ilmu dan korpus ilmu kolonial diwujudkan bagi memastikan penjajahan dapat bertahan lama. Seterusnya ialah kolonisasi ilmu. Ia bermaksud proses menjadikan pendidikan itu dikuasai oleh pengaruh-pengaruh tertentu. Contohnya, dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Ia berlaku tahap demi tahap sehingga pengaruh Barat menjadi naratif secara terang-terangan dalam pendidikan. Hal ini dapat disedari melalui metod pembelajaran yang memisahkan nilai-nilai keagamaan dan keduniaan. Penjajah Barat memberi perhatian yang serius dalam bidang pendidikan di negara-negara yang mereka jajahi. Mereka juga sentiasa berusaha melahirkan anak-anak pribumi yang berfikiran penjajah. Kaedah yang kedua adalah penjajahan manusia. Penjajahan imperialisme menggunakan alasan kemunduran dan kerendahan wilayah bukan Eropah bagi menjustifikasikan keperluan kepada penjajahan kolonialisme. Proses kolonisasi diperlukan untuk pencetus kemajuan dan modernisasi atau pengeropahan. Ia juga menekankan tentang idea kemajuan sejarah melalui teori kemajuan yang dipegang berdasarkan pemikiran sejarah berpusatkan Eropah. Kaedah yang ketiga adalah penjajahan wilayah atau tanah. Ia memenuhi inspirasi konsep kolonialisme yang dipengaruhi slogan Gold, Glory and God. Terdapat 3 faktor pemilihan wilayah. Yang pertama ialah lokasi yang strategik. Yang kedua, bahan mentah, kesan daripada revolusi industri. Yang ketiga, pasaran baru. Ini kerana pasaran di Eropah sukar dan persaingan sengit untuk mendapatkan lokasi dan pasaran baru pengeluaran masing-masing. Seterusnya, kita sambung dengan implikasi kolonisasi melalui gagasan Eurocentrisme. Yang pertama adalah ketamakan kapitalis. Eurocentrisme dan kolonialisme menjadi pemangkin ketamakan kapitalis global untuk memaksimumkan keuntungan mereka tanpa menghiraukan eksploitasi dan ketidakadilan kepada negara-negara yang dijajah. Yang kedua adalah melebar jurang politik, ekonomi dan sosial. Kolonialisme mengakibatkan kewujudan jurang pemisah antara negara-negara sebelah utara, iaitu Eropah, Amerika Syarikat atau Kanada, dengan negara sebelah selatan, iaitu Asia, Afrika, Amerika Selatan atau Amerika Tengah. Yang ketiga adalah menyemarakkan proses antropogenik.
Egoisma dan saintisma memberikan kesan kepada kemusnahan ekologi dan alam sekitar disebabkan oleh penggunaan sains dan teknologi yang bersifat memusnah dan mencemarkan. Apa itu antropogenik? Antropogenik adalah kesan atau akibat yang dihasilkan atau dibuat oleh manusia atas sesuatu yang berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia. Sumber pencemaran antropogenik adalah istilah untuk pembakaran terbuka, pembukaan tanah untuk tujuan pertanian, peningkatan bilangan kenderaan bermotor serta kepesatan kegiatan perindustrian. Antropogenik memberikan kesan kepada kemusnahan alam, ekosistem dan eksploitasi alam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Rifaki Muhammad Rafi dan saya akan teruskan perbincangan dengan maksud ekologi. So, ekologi ni berasal daripada seorang idea pakar biologi Jerman bernama Ernest Haeckel yang berasal daripada dua perkataan Greek iaitu masuk oikos dan logos. Oikos bermaksud rumah dan logos masuk sains. So, ekologi adalah cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi antara benda hidup dengan alam sekitar. Dalam konsep ekologi manusia pula adalah kajian disiplin mengenai hubungan antara manusia dan alam sekitar, persekitaran, sosial dan alam ciptaan mereka. Untuk teori ekologi, kita akan mengikut teori Brown van Brenner, iaitu mengatakan bahawa konsep asas sebagai pendekatan ekologi adalah interaksi organisme, persekitaran dan saling tindak balas di antaranya. Individu melalui proses pertumbuhan dan perkembangan terangkum antara sistem persekitaran yang mementingkan interaksi antara satu sama lain. Interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. So, dikatakan pada yang terakhir ini, dia mengatakan bahawa interaksi kanak-kanak sangat dengan persekitaran mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Itu yang ditekankan dalam teori inilah. So, teori ini adalah bermaksud perkembangan terdiri daripada 5 lingkungan dari interaksi langsung dengan ejen-ejen sosial sehingga mempengaruhi kebudayaan. So, lihat pada gambar dari sebelah mengatakan bahawa ada 5 cabang teori yang berkait antara satu sama lain dan terdiri daripada pihak-pihak yang berlainan lah. So, kita teruskan pada lingkungan yang pertama adalah mikrosistem, di mana persekitaran yang terdekat dengan interaksi secara tidak langsung. Contohnya, bila kanak-kanak itu berada di rumah, interaksi yang paling rapat adalah dengan ibu bapa, adik-beradik. Manakala kalau di sekolah, antara rakan dan guru. So, lingkungan kedua adalah biosistem, adalah perhubungan antara mikrosistem dan mikrosistem lain. Contohnya adalah perhubungan antara kanak-kanak itu dengan ibu bapa bila di rumah. Ibu bapa akan mendidik anak-anak mereka dan secara tidak langsung anak-anak mereka akan mempelajari dan ibu bapa akan mempengaruhi sikap anak-anak itu tersebutlah. Contohnya kalau diajar dengan disiplin, maka akan disiplinlah jadinya. So, teruskan adalah ketiga adalah ekosistem, di mana pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan secara langsung kepada kanak-kanak ataupun dewasa. Contohnya, majlis daerah membina tempat rekreasi dalam sesebuah komuniti. So, benda ini adalah optional, tetapi kalau dibina dan dibuat akan memberi impak yang besar kepada komuniti itu. Contohnya, kalau tak ada tempat rekreasi ataupun tempat ibadah dalam komuniti itu dan komuniti itu tidak dapat menjalankan jalankan perintah agama, dan kalau tak ada tempat rekreasi, jadi komuniti itu akan jadi tidak sihat lah kan, tak ada tempat untuk exercise. So, diteruskan lingkungan keempat adalah mikrosistem, di mana perubahan keadaan dalam tempoh satu masa merujuk kepada perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma-norma dan amalan masyarakat, terdiri daripada ideologi negara, pemerintah agama, adat dan lain-lain. So, sebagai contoh dalam Islam, di mana peranan lelaki lebih diutamakan dan ditekankan mengikut peredaran zaman lah. So, yang kelima adalah koron sistem, di mana persekitaran yang tidak kekal lama, perubahan mengikut peredaran zaman. Contohnya pengaruh negatif dalam kehidupan seperti penceraian, jejala sosial yang tinggi. Contohnya kita bagi gambaran kanak-kanak itu melalui satu fasa masa di mana ibu bapa mereka mengalami penceraian lah. Dia akan memberi impak negatif kepada mereka, tetapi pengaruh negatif ini, impak negatif ini tidaklah kekal lama. Sesungguhnya kanak-kanak itu akan menjadi lebih kuat dan akan menjadi lebih mantang lah. So, dia dikatakan dalam koron sistem lah. So, itu saja daripada konsep ekologi. Sekian, terima kasih.